Kafun Show. Disebabkan dekat Malaysia kita tak ada bunga, kita tak tahu ada alahan tu. Possibility bila anda pergi dekat sana, anda kena alahan de bunga ni ada. That's why dia macam judi jugalah. Kalau pergi kena alahan, tak pergi kalau pergi kena alahan ataupun tak kena. Kita tak tahu, okey. So kalau saya tak pergilah masa musim bunga ni. Lagipun bunga sakura yang kita kata macam purple yang apa pink-pink tu kita boleh tengok dekat Kedah pun ada. Dekat Kelantan pun actually ada tempat yang bila masuk musim dia ada bunga, ada pokok yang keluarkan bunga yang warna pink. Tapi saya tak tahu bunga apa. Yang confirm bukan sakura lah. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni saya nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Dulu saya pernah belajar dan juga bekerja dekat Jepun. Topik kali ni antara soalan yang banyak ditanya kepada saya. Boleh tak Abang cerah guide sikit macam mana nak travel dekat Jepun supaya dapat experience yang sangat-sangat bagus? So, untuk jawab soalan ni, saya bahagikan dia kepada beberapa subtopik. Tapi topik yang kita nak bincang hari ni ialah dalam banyak-banyak musim yang ada dekat Jepun, musim apa yang patut kita target untuk melencong ke sana. So, Jepun adalah negara 4 musim. Kita ada, dia ada musim sejuk, lepas tu ada musim bunga, lepas tu ada musim panas, lepas tu ada musim luruh. Okey, musim sejuk mereka panggil sebagai Fuyu, manakala musim bunga mereka panggil sebagai Haru, lepas tu mereka panggil musim panas sebagai Natsu, lepas tu musim bunga, musim luruh mereka panggil sebagai Aki. Jadi antara keempat-empat musim ni yang mana patut kita pergi? Bila tanya orang Malaysia musim apa yang nak pergi bila melancong ke negara 4 musim ni, kebanyakan antara orang kita akan pilih musim sejuk disebabkan nak main salji. Which is dekat Jepun, yes, negara mereka ada turun salji. Ada je atas muka bumi ni negara 4 musim tapi salji turun kadang-kadang sahaja. Tapi di Jepun kalau kita pergi ke sesetengah tempat macam contoh Hokkaido, itu confirm lah turun salji. Kalau dekat situ tak turun salji, maksudnya dekat dunia ni, dekat Malaysia ni memang panas gila lah. Dan kalau kita pergi ke Jepun semata-mata untuk salji, jangan sesekali anda pergi bahagian bawah dia. Jangan pergi Fukuoka dengan expectation yang salji turun tebal sampai kereta tak boleh gerak. Benda tu pernah berlaku, but secara natural memang susah gila lah. Fukuoka antara negeri dekat Jepun yang panas tapi panas dia tu bukanlah panas yang terik. Cuma kalau nak dibandingkan dengan tempat-tempat lain, musim sejuk dia tak berapa sejuk lah. Kalau Okinawa tak payah cerita, itu memang pulau panas. Kita tak, macam mustahil lah turun salji. Pernah ada tapi secara normalnya tak ada. And kalau dekat Fukuoka tu turun salji, bermaksud yang dekat Tokyo tu dah tenggelam dengan salji lah. So musim salji ataupun musim sejuk ni bagi saya dia bukanlah pilihan yang terbaik untuk anda ke sana. Salji ni kan memang hari pertama turun kita excited gila. Oh, Yuki turun. Salji dalam bahasa Jepun kita panggil sebagai Yuki. Oh, Yuki turun. Kita excited gila. Masuk hari kedua dia punya excitement tu dah makin kurang. Masuk hari ketiga dah makin kurang. Masuk hari keempat kita akan rasa leceh gila dengan salji ni. Yang pertama, nak berjalan susah gila sebab licin kan. Kalau kereta tu kena pakai tayar yang istimewa ataupun kena pasang rantai dekat tayar tu. Lepas tu dia punya keadaan sejuk tu memang sejuk gila kalau nak dibandingkan dengan musim luruh. Okey, itu tentang musim sejuk dekat Jepun. Mungkin kalau anda nak pergi dekat sana, anda nak main snowboard ataupun ski, okey, sebab Jepun punya salji agak lembut kalau nak dibandingkan dengan negara-negara lain. Cuma kalau anda tanya saya personally, okey, saya suka main dengan snowboard walaupun saya tak pandai sangat kan.
Kalau anda tanya saya, habis cerah saya nak pergi main snowboard. Kalau bukan Jepun, dekat mana saya patut pergi? Kalau saya personally, saya akan go for Korea sebab harga untuk kita duduk dekat sana, main dia punya salji, main dengan dia punya snowboard, ski dan sebagainya, lagi murah kalau nak dibandingkan dengan Jepun. That's why bagi saya, kalau nak main salji, better go Korea lah. Itu lagi murah, lagi cost effective. Lepas tu, okay, jadi sekarang kita buang musim sejuk dari kita punya option. Kita pergi kepada musim seterusnya, iaitu musim bunga. So, musim bunga ni, kita pun tahu bunga dekat Jepun yang paling famous ialah sakura. Ada banyak gila lagu-lagu yang dinyanyikan sempena dengan sakura ni. Yang paling famous, ada beberapa. Yang pertama, Kobukuro Sakura. Ini antara lagu favorite saya. Kemudian ada Ikimono Gakari Sakura juga. Dan ada lagu yang masa mula-mula saya belajar bahasa Jepun dulu, Sakura. Saya tak ingatlah lagu dia macam mana, tapi kalau saya ingat dua lagu. Satu lagu dari Ikimono Gakari dan satu lagi dari Kobukuro. Ikimono Gakari antara band yang saya suka gila lagu dia. Lagu dia banyak digunakan dekat anime-anime. Sebagai contoh, Bluebird dekat Naruto kan. Habata itana itu Ikimono Gakari, seorang perempuan dan dikelilingi oleh lelaki kan. Lepas tu, bila kita cakap musim bunga ni, dia ada satu, nak kata Jepun ada satu culture untuk sambut sakura ni. Nama dia ialah Hanami. Hana bunga, mi tengok. So apa yang mereka buat, mereka piknik di bawah pokok sakura. Jadi sambil kita makan tu, kita nampaklah bunga-bunga sakura jatuh atas kepala kita, masuk dalam minuman kita. It's okay sebab bunga sakura dia tak bahaya. Dia tak bahaya untuk badan kita kan. So Hanami ni enjoy juga. Cuma kalau anda tanya saya sekarang, saya pun tak boleh brain apa yang best tentang Hanami tu. Betul, kita dapat piknik dengan kawan-kawan, especially kalau anda pergi dekat Tokyo tu, anda jangan miss untuk pergi dekat Tachikawa bla 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 coin. Senang cerita, Taman Tachikawa dekat situ bukan sakura je, ada banyak lagi pokok-pokok bunga-bunga yang lain, yang tulips apa semua tu ada dekat situ. Lawa gila, seriously. Cuma dia punya culture tu saya still tak faham lah, kenapa macam nak piknik bawah pokok sakura dan just piknik is a best, but dia tak perlulah jadi sampai satu culture kan. Cuma yang saya tahu, ini berdasarkan pengalaman peribadi saya, orang Jepun ni dia tak mabuk waktu tengah hari. Sebab tengah hari ni waktu bekerja, tengah hari ni waktu mereka kena kekal waras supaya dapat produktif, dapat hidup dengan produktif kan. Kalau tak pergi kerja pun dapatlah duduk dekat rumah buat kerja rumah dan sebagainya kan. Tapi dia jadi exceptional bila mana Hanami. Jadi mereka pergi dekat piknik dekat taman macam tu, mereka minum arak, which is benda ni agak kontradik dengan Malaysia. Dekat Malaysia ramai gila kawan-kawan Cina saya, dia minum je arak bila-bila masa, tak kisahlah waktu malam ke, waktu pagi ke, waktu siang ke, mereka boleh minum dan mereka tak mabuk. Itu bila saya lepak dengan kawan-kawan Jepun dan mereka cerita tentang kawan-kawan Cina Malaysia, mereka bagi tahulah yang tu mereka respect orang Malaysia. Minum arak 3-4 gelas pun tak mabuk punya. Sebab tentang minum arak ni, saya biasa lepak dengan kawan-kawan minum arak kan. Saya ni pemalu sikit lah untuk tegur orang untuk first time, dan bila dah blend dengan orang tu memang saya masuk air lah. Jadi bila saya lepak dengan kawan-kawan saya, mereka minum arak, saya tak minum arak. Tapi saya punya excited, saya punya sembang, saya punya makan orang, ataupun kita kata dalam logat Kelantan kita panggil menganjing. Level saya buat tu memang tinggi gila. So, diorang cakap, aku tak boleh bayang kalau Ashraf mabuk, apa yang jadi. Dia tak mabuk pun dah kalah aku yang mabuk ni. And actually benda tu dia tak berlaku pada saya sahaja. Saya tanya kawan-kawan Malaysia, Malay yang lain, mereka pun bagi tahu mereka dapat ayat yang sama dari kawan-kawan Jepun mereka lah. Basically orang Malaysia ni dia sangat orang Malaysia kita ni sangat talkative dan kita friendly lah sebenarnya. Cuma untuk first time tu,
untuk tegur orang yang tu susah sikit untuk orang Malaysia. Kita dalam hati ni nak tegur, tapi nak boleh ketegur tu memang susah gila. Kadang-kadang berlalu macam tu sahajalah. Bukan kadang-kadang, selalunya berlalu macam tu sahaja. So, kalau anda pergi dekat musim bunga, yes, anda boleh nampak bunga sakura yang cantik gila. Anda boleh join Hanami, mereka punya culture kan. Then, anda boleh nampak lah Jepun macam reset balik. Sebab musim bunga adalah musim mereka reset balik mereka punya company dan sebagainya. Nampak macam something yang fresh. Cuma yang tak bestnya, musim bunga ni, saya tak tahu yang saya ada alahan bunga. Masa tahun pertama saya dekat Jepun, saya tak ada lagi masalah ni. Kiranya saya happy kan. Jadi happy go lucky jalan-jalan dekat taman Tachikawa Kinenkoin tu. Saya jalan-jalan lepak-lepak kan. Buat Hanami, kumpul rakyat Malaysia. Ramai gila, 50 orang macam tu. And masuk tahun kedua, masa tu baru saya start alahan dengan bunga ni. Dia akan jadi berair hidung, lepas tu gatal mata, demam, selsema. So, jadi saya tak berapa suka musim bunga. Dia macam mana dekat Malaysia kita tak tahu kita ada alahan bunga ni disebabkan taman dekat Malaysia kita boleh kira dengan jari. Kalau ada taman sekalipun, bunga dia tak sebanyak bunga yang ada dekat Jepun lah. Bunga manusia tu cerita lain ni. Kita sedang bercakap bunga yang literally bunga kan. So bila kita pergi dekat Jepun, dia punya bunga tu trigger kita punya alahan dan dia menyebabkan rasa tak senang duduk lah. Seriously, tak best gila bila ada alahan bunga ni. Mereka panggil sebagai Kafun Show. Kafun Show, okay? Kafun Show. So, kalau macam mana sebab disebabkan dekat Malaysia kita tak ada bunga, kita tak tahu ada alahan tu. Possibility bila anda pergi dekat sana, anda kena alahan bunga ni ada. That's why dia macam judi jugalah. Kalau pergi kena alahan, tak pergi kalau pergi kena alahan ataupun tak kena. Kita tak tahu, okay? So, kalau saya tak pergilah masa musim bunga ni. Lagipun bunga sakura yang kita kata macam purple yang apa pink tu kita boleh tengok dekat Kedah pun ada. Dekat Kelantan pun actually ada tempat yang bila masuk musim dia ada bunga, ada pokok yang keluarkan bunga yang warna pink. Tapi saya tak tahu bunga apa. Yang confirm bukan sakura lah. And sakura ni anda boleh pergi dekat Korea juga. Kalau anda tak ada duit nak pergi dekat Jepun mahal loh. Dia punya cost untuk kita melancong dekat sana actually agak mahal. So kita pergi ke Korea. Korea ni dia punya living cost, dia punya harga makanan lebih kurang harga Malaysia lah, harga pavilion gitu. Dia tak adalah kita kata macam mahal gila macam Jepun. Tak ada. Dia macam mahal tapi mahal pavilion. Mahal budak-budak pavi orang kata. So, anda boleh pergi dekat Korea. Korea pun banyak sakura. Seriously, banyak gila sakura. Dekat Taiwan pun ada. Dekat China pun ada. Cuma yang menjadikan sakura sebagai bunga kebangsaan mereka, Jepun sajalah. Okey, jadi saya akan pas musim bunga. Dan kita pergi kepada musim seterusnya, iaitu musim panas. Yang mana ini adalah musim yang paling saya tak suka. Lagi teruk ketika saya duduk dekat Jepun, musim panas mereka equal to Ramadan kita. Equal to musim puasa. Jadi dia agak menderita lah. Bukan sahaja kita kena tahan perut dari lapar, tapi kita disiksa dengan panas yang sangat-sangat teruk. Panas dia bukan panas macam kita. Dia bukan panas lembab, tapi dia panas kering. Kita punya kulit akan rasa sakit-sakit and kita rasa dahaga gila. And musim panas dekat Jepun ni memang kita kata seriously teruk. Setiap tahun akan ada orang mati. Cuma orang mati tu bukan kanak-kanak ataupun orang dewasa. Cuma itu orang yang mati adalah di antara orang yang umur keemasan lah. Orang tua-tua yang mereka jalan tengah-tengah panas dan mereka hypo dan mereka mati dekat situ. Setiap tahun tanpa ada miss. Cuma masa PKP tu saya tak tahu. Sebelum PKP kalau waktu normal memang ada orang akan mati. Paling kurang dalam 10 orang macam tu. Orang tua sebab orang Jepun ni ramai yang hidup sampai umur 100 tahun. Mereka punya apa kita kata, mereka punya lifespan lifespan mereka atas muka bumi ni agak lama lah. Itu disebabkan mereka punya gaya hidup. Bukan sahaja mereka jaga pemakanan, bukan jaga pemakanan, tapi mereka punya makan tu tak berapa berat compare dengan Malaysia. Lepas tu mereka banyak berjalan. Mereka punya culture tu menyebabkan mereka sihat lah. Nak cari orang Jepun yang gemuk sebenarnya sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah. And kalau cakap tentang kesihatan dan sebagainya,
sebagainya ni, dalam kepala saya akan terus datang perkataan Ajinomoto, which is Ajinomoto adalah umami ataupun penyedap rasa. Bila kita bercakap tentang Ajinomoto ni, banyak benda-benda negatif akan datang dalam kepala kita. Dia akan menyebabkan keguguran rambut, dia tak elok untuk badan kita, dia akan menyebabkan badan kita cepat rosak. Tapi kalau kita compare antara lifespan orang Jepun dengan orang Malaysia, orang Jepun lagi lama hidup, mereka lagi sihat compare dengan orang kita kan. So dekat mananya Ajinomoto ni membahayakan kesihatan? Even bila dikaji semula, kenapa ramai orang kata Ajinomoto ni adalah satu benda yang negatif, dia kembali kepada zaman dekat US ataupun Europe dulu, yang mana ketika tu orang Cina start masuk dekat sana. Orang Cina start masuk dekat sana dan mereka buat Chinese food, yang mana Chinese food dia dapat sambutan yang lagi bagus compare dengan Western. Maksudnya compare dia punya bukan Tom Yum Thailand lah, tapi dia punya Chinese food lah, tak kisahlah apa-apa jenis Chinese food dekat sana mereka guna Ajinomoto banyak gila. Ramai orang pergi dekat sana, pemilik restoran dekat Western, dekat UK, dekat US ni rasa macam tak senang dengan keadaan yang berlaku tu. So mereka sebarkan satu gosip liar yang mengatakan Ajinomoto menyebabkan kesihatan tak bagus lah. Sebab memang betul, bila kita makan Chinese food, dia akan menyebabkan muka kita merah-merah di tempat sejuk lah, mungkin disebabkan panas badan dan sebagainya. So dari situlah tersebarnya Ajinomoto adalah satu benda yang negatif. But secara scientifically, research yang dibuat, Ajinomoto langsung tidak membawa kepada kemudaratan. Jadi kita tak perlu bimbang sangatlah bila nak makan ni, tambah Ajinomoto, tak ada masalah langsung sebenarnya. Kalau anda tak percaya dengan saya, anda boleh buka Google, anda cari study tentang Ajinomoto. Basically Ajinomoto dalam bahasa Melayu, Aji ialah rasa, no adalah milik, moto ialah dia punya core. Jadi rasa punya core, dia punya tunjang, something like that lah. So itu tentang Ajinomoto. Balik kepada musim panas kita, orang Jepun sendiri biasanya mereka akan bercuti dekat overseas, and mereka tak pergi dekat musim-musim salji. Mereka tak berapa suka dengan tempat-tempat sejuk ni. Mereka akan pergi dekat Filipina, mereka akan pergi dekat Thailand. Biasanya orang muda lelaki akan pergi dekat Thailand sebab mereka kata Thailand ni adalah syurga dunia untuk mereka. Lepas tu banyak juga akan datang ke Malaysia, ke Indonesia. Basically mereka akan pergi ke Southeast Asia sebab murah dan dia punya cuaca best compare dengan Jepun. Bayangkan orang Jepun dia lari dari musim panas dia datang ke negara yang musim panas. Anda boleh bayang tak betapa teruknya musim panas mereka. Kiranya mereka lagi sanggup panas Malaysia compare dengan panas Jepun tu. So itu yang berlaku masa musim panas. Cuma yang best musim panas ni ada banyak festival-festival. Mungkin anda pernah tengok festival orang bawa kereta yang ada pinis atas tu, ada kita punya bebet atas tu, dia pikul pergi mana-mana, and orang kata itulah Jepun, budaya porno gila punya kan. Tapi sebenarnya festival tu berlaku dekat satu tempat sahaja, dia bukan diraikan di seluruh Jepun. Festival-festival ni dia biasanya ikut tempat dan cara mereka raikan sedikit berbeza. Yang bestnya biasanya dekat mereka punya temple, dekat Jepun ni ada banyak gila temple, seriously. Biasanya dekat temple mereka pada musim panas akan ada small omatsuri. Mereka punya festival dalam bahasa Jepun kita panggil sebagai Matsuri. So mereka punya Matsuri kecil-kecil ni akan ada dekat mereka punya temple. Mereka akan jual banyak benda yang best street food lah. Macam contoh takoyaki, tak payah cerita lah kepada anda kan. Dan ada ikayaki, sotong bakar. Lepas tu kita ada yakiniku, daging bakar yang saya jual, restoran Samurai Yakiniku dekat Kota Baru dan juga Bangi tu. Tapi yakiniku dekat Jepun yang jual street food tu tak boleh makan lah. Memang tak ada halal, confirm. Lepas tu ada juga butaniku, daging babi pun ada, yakitori, ayam bakar, yang ni pun tak boleh makan. Dan ada juga okonomiyaki. Okonomiyaki ni basically telur, tepung, lepas tu mereka letak lah kalau kita pilih seafood. So ada seafood yang ni boleh makan, insyaAllah. Lepas tu ada banyak lagi makanan-makanan yang kita kata rare, kita boleh try ketika tu. Dan yang best lagi, masa musim panas dekat Jepun ni ada Hanabi.
Tadi kita ada hanami, tengok bunga kan. So masa musim panas dekat Jepun kita ada hanabi. Hanabi ni ialah bunga api. Ni adalah culture mereka. Hanabi dekat mereka, bunga api ni memang besar gila lah. Memang besar-besar gila. Dan dia disponsor oleh syarikat-syarikat besar. Macam contoh Sony, Mitsubishi, Canon. So mereka akan sponsor dan kita akan tengok satu bunga api yang kau-kau. Lawa gila 2 jam secara berterusan. Jadi kita buka tikar kita, lepak dan tengok bunga api. Masalah dia ialah dari segi cuaca tu lah. Cuaca dia memang tak boleh bawa bincang. And last kali, jadi saya tak suka. Musim panas dekat Jepun saya tak suka. Last kali kita pergi dekat autumn ataupun mereka panggil sebagai Aki, musim luruh. So Aki ni bagi saya the best season untuk anda pergi dekat Jepun. Yang pertama sekali, kalau tadi anda tak boleh tengok sakura kan, dekat Aki ni anda boleh tengok bunga daun-daun yang gugur, which is daun-daun tu berwarna keemasan. Anda akan tengok taman rumah tu dia akan jadi keemasan. Lawa gila, seriously. Lagi lawa compare dengan sakura tadilah. Yang kedua, Aki ni dia ni kan selepas Natsu kan, selepas musim panas masih ada festival-festival kecil. Even festival university pun ada dibuat pada awal-awal musim luruh lah. Jadi kita pergi dekat sana, kita still boleh makan okonomiyaki, kita still boleh makan yaki ika yaki, kita boleh makan juga takoyaki walaupun bukan dekat Osaka. So dia masih ada festival yang kita kata terlajak lah compare dengan musim panas tadi. Lepas tu kita pun ada juga yang terlajak dari segi hanabi. Bunga api tu kita still boleh nampak. Cuaca dia memang best gila, rasa fresh gila sebab dia tak sejuk sangat, dia tak panas sangat. Kalau anda pergi dekat selepas Natsu, maksudnya awal-awal musim luruh tu, dia punya cuaca macam sedikit kepanasan dan dia punya malam tu lewat sikit. Kalau anda pergi dekat kalau anda pergi dekat akhir-akhir musim luruh, dekat musim sejuk tu, anda akan rasa dia punya malam tu akan cepat sikit. And the best thing ialah pada pertengahan musim luruh ni akan start ada dia panggil apa, senang cerita lampu lah. Lampu lip-lap tu akan start ada. Actually lampu lip-lap tu ada masa musim sejuk, tapi pada pertengahan ataupun pada akhir musim luruh tu dah pun ada tempat-tempat yang pasang lampu lawa gila. Seriously. That's why bila kita kumpul-kumpul balik, bagi saya autumn is the best season untuk anda pergi dekat Jepun. Kemudian dekat Jepun ni, setiap season dia ada makanan-makanan istimewa mereka. Macam contoh, musim panas kan, mereka banyak fokus kepada unagi. Unagi ni belut lah. Macam dekat restoran saya, dekat Kota Baru dan juga Bangi tu, restoran Samurai Yakiniku, kami pun ada jual belut bakar tambah dengan kabayaki sauce. Mereka panggil sebagai unagi dong ataupun unagi donburi kan. Unagi belut donburi ni dia adalah nasi dalam bowl lah. Boom, don. Dia pun dia ada bahasa bunyi. Dia ada bahasa nampak. Macam contoh kita nampak Pikachu kan. Pikachu dia sebut pika-pika. Pika-pika tu bermaksud macam cahaya terang-terang macam tu, ataupun elektrik lah. Elektrik pika-pika klip-klip something like that. Ataupun kalau kita lapar kan, dalam bahasa Jepun kita akan kata perut kita peko-peko, perut kita peko-peko. Dia banyak bahasa Jepun ni quite interesting untuk anda belajar lah. Jadi season musim luruh ni dia ada satu makanan yang best, iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia ada oyster, ataupun dalam bahasa Jepun kita panggil sebagai kaki. Kaki kita, so mereka panggil sebagai kaki. Kalau anda pergi belah bawah Jepun macam Fukuoka macam tu, ataupun anda pergi dekat pantai mereka, anda pergi dekat kawasan yang ada air dia ada yaki adalah bakar. So kaki bakar, oyster bakar. Oyster bakar ni kita beli oyster dalam satu plastik macam tu dan kita bakar atas arang lah, macam restoran saya buat lah, macam Samurai Yakiniku. Dan kita boleh nampak dia punya oyster tadi dia buka macam tu, menarik lah. Tapi kalau kita pergi dekat kawasan-kawasan bandar, kita pergi dekat restoran family restoran macam contoh Saizeriya ataupun Gusto, dia akan ada satu menu kaki tempura, something like mereka kaki katsu katsudon, chicken katsu, kaki katsu lah. Kaki katsu. So oyster tu dia celup tepung. Kalau oyster ni somehow dia best lah. Bagi saya dia best. Tapi kalau anda tersalah pilih, ada yang dia punya kotoran dekat dalam tu memang out gila. Dia punya tak sedap lah. So macam saya bagi tahu, dalam banyak-banyak season tu, kalau anda tanya saya bila patut pergi dekat Jepun, saya akan recommend anda pergi masa autumn.
iaitu pada bulan 8 hingga bulan 11 lah, ataupun bulan 10 macam tu, anda boleh pergi dekat Jepun. Itu yang terbaik. Yang kedua, musim bunga dia. Yang ketiga, musim sejuk. Dan last kali, baru musim panas. Tapi kalau anda nak explore mereka punya festival, setiap bandar dia ada dia punya own festival. Kalau anda nak explore dia punya festival, anda boleh pergi pada musim panas. Cuma saya nak warning kepada anda sekali lagi, musim panas dekat Jepun memang tak boleh bawa bincang. Panas gila guys. So, itu sahaja untuk video kali ini. Kalau anda ada apa-apa soalan, tak kisahlah berkenaan dengan Jepun ke, berkenaan dengan bisnes. Saya antara orang yang sangat passion tentang bisnes. Saya ada satu kedai komputer dekat Kelantan ni. Kedai komputer saya ada 80 orang pekerja. Kemudian saya ada satu biji restoran dekat Kota Baru, nama Samurai Yakiniku. The same restaurant saya ada dekat Bangi, dekat Bangi Gateway. And kalau anda rasa nak cuba makanan Jepun yang bukan sushi, bukan yang mentah-mentah, tapi yang bakar, yang set macam tu, anda boleh pergi dekat restoran saya. Kalau anda ada soalan tentang bisnes, anda boleh tanya dekat ruangan komen di bawah. Even kalau anda macam ada konflik dalam diri anda, tak tahu nak buat macam mana pun, anda boleh luah dekat ruangan komen, dan saya akan, kalau saya rasa berbaloi untuk jawab secara video, saya akan jawab secara video. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berebah. Jumpa lagi.